Baik, sekarang ni kita akan masuk kepada integration by part. So, untuk integration by part ini adalah cara dia derive rumus untuk by part, tapi kamu tak perlu tahu pun macam mana dia derive. Yang kamu kena tahu adalah kita punya rumus ni. Okay, integrate U dV adalah sama dengan U times V minus integrate V times du. So, first yang kita kena tahu adalah kita kena tentukan yang mana akan jadi U, yang mana akan jadi dV dengan menggunakan satu akronim yang dinamakan LPAT. Okay, so apa dia LPAT? L ni adalah untuk log, okay, ataupun ln. P ni adalah untuk polinomial. Polinomial meaning that x kuasa 2 ke, x kuasa 3 ke, and so on lah. E ni adalah exponential. Okay, exponential. Dan T ni adalah trigonometry. Kemudian, yang depan ni akan jadi U, yang belakang dia akan jadi dV. Apa maksud depan dan belakang? Baik, contohnya kalau saya ambil soalan nombor 4. Okay, kalau kita tengok 3x ni adalah kita punya polinomial P. Okay, E to the power of 4 minus 2x ni adalah kita punya exponential. So, yang ini di bahagian depan polinomial dia akan jadi U. E exponential dia berada di bahagian belakang P ni, so dia akan jadi dV, macam tu. Contohnya soalan nombor 5 lagi. Okey, kalau kita tengok soalan nombor 5, yang ini adalah kita punya X adalah polinomial, dan yang ini cos adalah kita punya trigo. So, trigo berada di bahagian belakang daripada polinomial. So, trigo akan jadi dV. Kita punya X ni akan jadi U. Macam tu lah. So, itu adalah kita punya LPAT. Baik, kita akan pergi kepada example 5. Okay, kita akan tengok macam mana nak selesaikan soalan ni. Baik, untuk soalan nombor 1, kita tak boleh nak gunakan LPAT sebab apa? Sebab ini dua-dua adalah polinomial. So, kita kena pilih U dan dV supaya dia akan jadi simple. So, untuk ini kita kena buat cara cuba jaya je lah. Okay, ingat rumus dia adalah integrate U dV adalah sama dengan UV minus integrate V du. So, yang ini saya akan cuba dengan yang ini akan jadi U. Dan semua sekali ni akan jadi saya punya dV untuk jadikan dia U dan dV. So, katakan U saya adalah sama dengan X. So, yang U ni kita differentiate. Ini akan sama dengan 1. Kemudian dV saya adalah sama dengan X plus 1 to the power of 1 over 2 dx. Jangan lupa dV adalah semua sekali termasuk dengan dia punya dx. Sebab apa? Sebab kita nak integrate. Okay, integrate dV sama dengan integrate X plus 1 to the power of 1 over 2 dx. So, integrate dV ni maksudnya integrate 1 dV. So, bila integrate 1 dV, integrate 1 with respect to V adalah sama dengan V. Okay, dan ini akan jadi apa? X plus 1 to the power of 3 over 2 over 3 times 2. So, itu sahaja. Tak perlu letak plus C. So, kita teruskan. Okay, ini adalah rumus dia. Integrate U dV meaning that integrate X. Kemudian ini akan jadi X plus 1 to the power of 1 over 2 dx adalah sama dengan U times V. So, U times V. Okay, dia akan jadi 2 over 3 X times X plus 1 to the power of 3 over 2 minus integrate V du. So, V saya adalah sama dengan yang ini. Du saya adalah sama dengan ini. Okay, du adalah sama dengan dx. So, saya akan dapat 2 over 3 X plus 1 to the power of 3 over 2 times du. Du saya adalah sama dengan dx sahaja. So, kita teruskan. Kita akan dapat X plus 1 to the power of 3 over 2 minus, okay, 2 over 3 boleh keluarkan. So, kita akan dapat X plus 1 to the power of 3 over 2 dx. Kemudian, kita akan integrate lagi sekali. So, saya akan dapat, ini salin balik saja. Okay, ini integrate saya akan dapat X plus 1 to the power of 5 over 2 over 5 times 2. So, ini boleh kalau kamu nak darab 1. Sebab apa darab 1? Sebab ini X plus 1 differentiate dapat 1. Kemudian ini akan jadi plus C. Okay. Kemudian simplify, kamu akan dapat 2 over 3x times x plus 1 to the power of 3 over 2 minus 4 over 15 x plus 1 to the power of 5 over 2 plus C. So, selesai kita punya integration by part ni. Kemudian kita pergi kepada soalan yang kedua, iaitu integrate ln x.
Baik, dalam LPAD, okay, kalau kamu nampak ln, dia akan straight away jadi U. Kalau kamu nampak trigo, dia akan straight away akan jadi dv sebab dia yang hujung-hujung. So, bagi soalan ni, kita nak integrate ln x. Ingat integrate ln x bukannya sama dengan 1/x. Salah. Differentiate ln x akan dapat 1/x. Tapi kalau integrate ln x, kita kena buat integration by part. So, okay, kita tahu dah, ini ln x, dia adalah yang paling depan sekali. So, dia akan jadi u. So, u adalah sama dengan ln x. So, du dx adalah sama dengan 1/x. So, du saya adalah sama dengan 1/x dx. Kemudian, dv dia apa sekarang? dv dia adalah sama dengan 1 dx. Okay, kita hanya ada ln x, kemudian kita hanya ada dx. So, dv saya sekarang adalah 1 dx. So, integrate both side, kita akan dapat, yang ini akan jadi v, yang ini akan jadi x. Tak perlu tambah c pada bahagian ni. Kemudian kita ikut kita punya rumus tu, iaitu integrate u dv adalah sama dengan uv minus v du. So, integrate ln x dx adalah sama dengan u times v. So, u times v adalah sama dengan x ln x. Tolak dengan integrate v du. V saya adalah sama dengan x. Du saya adalah sama dengan 1/x dx. Okay. Kemudian, ini akan jadi x ln x minus, okay, ni boleh potong. So, kamu akan dapat integrate 1 dx. So, integrate 1 dx kita akan dapat sama dengan x plus c. Selesai. Baik, kemudian yang ketiga, kalau kamu nampak ini adalah kita punya p, polinomial. Ini adalah kita punya exponential, e. So, dalam LPAD, okay, p dahulu baru e. So, yang depan ni akan jadi u, yang belakang akan jadi dv. Meaning that u kita sekarang adalah sama dengan x, dv kita adalah sama dengan 2 to the power of x dx. Jangan lupa dx. Kemudian differentiate. Okay, yang ini differentiate, kita akan dapat 1. So, du adalah sama dengan dx. Kemudian, yang ini kita akan integrate both side. So, bila integrate, kita akan dapat, ini integrate 1 dv, akan sama dengan v. Ini akan jadi 2 to the power of x over ln 2 times 1. Kenapa times 1? Sebab differentiate x dapat 1. Ln 2 datang daripada mana? Itu adalah dia punya properties bila kita integrate. Ingat bila differentiate, okay, katakan kita differentiate 2 to the power of x. Ini kita akan salin balik, kemudian kita akan ln 2, darab ln 2, kemudian darab 1. Tapi kalau integrate, yang ini akan berada di bahagian bawah ataupun kita bahagi dia. Okay. Kemudian kita teruskan. So, integrate x times 2 to the power of x dx adalah sama dengan u times v. So, u times v, x darab dengan 2x, ini bahagi dengan ln 2, minus integrate v du. So, v saya adalah 2 to the power of x, ini akan jadi ln 2. Du saya adalah sama dengan dx. So, kita akan dapat x times 2 to the power of x over ln 2. Ini salin balik sahaja. Yang ini 1 over ln 2 kita boleh keluarkan sebab dia adalah constant. So, kita akan integrate 2 to the power of x sahaja. So, dia akan jadi x times 2 to the power of x over ln 2 minus 1 over ln 2. Baik, differentiate ini akan dapat macam tadi juga. Okey, dia akan jadi ln 2 darab dengan 1. Kemudian ini plus c. Okey, ingat kita akan letak plus c selepas kita integrate. Kemudian ini salin balik saja, kita simplifykan kita punya jawapan ni. So, ini akan jadi 1 over ln 2 square. Okay, times 2 to the power of x plus c. Simple. Selesai. Baik, kemudian soalan nombor 4. Baik, soalan nombor 4, kalau kita tengok ini adalah kita punya polinomial. Ini adalah kita punya exponential. So, LPAD, yang mana dulu? Yang mana akan jadi u, yang mana akan jadi dv? So, ini akan jadi u, yang ini akan jadi dv. So, u kita adalah sama dengan 3x. So, du dx adalah sama dengan 3. dv saya sekarang adalah sama dengan e to the power of 4 minus 2x dx. Integrate both side. Okay, kita akan dapat sama dengan apa? Ini akan jadi v. Yang ini akan jadi, okay, salin balik, e to the power of 4 minus 2x over ln e. Okay, ln e. Kemudian darab dengan negatif 2. Sebab apa darab dengan negatif 2? Sebab ini kamu differentiate, kamu akan dapat negatif 2. So, ini kita akan dapat sama dengan e to the power of 4 minus 2x over negatif 2.
Kemudian kita masukkan dalam kita punya formula. Integrate u dv ataupun integrate 3x times e to the power of 4 minus 2x dx adalah sama dengan u times v. So 3 negative 3 over 2 x times e to the power of 4 minus 2x. Okay, saya simplifykan siap-siap. Ini ya. U times V. Kemudian minus V times du. So V saya adalah e to the power 4 minus 2x over negative 2. Du saya adalah sama dengan apa? Du adalah sama dengan 3 dx. So ini darab dengan 3 dx. So ini akan jadi, okay, ini salin balik saja, tak ada masalah dah yang ni. Ini dah selesai. Kemudian, okay, 3 dan negatif 2 saya boleh keluarkan, dia akan jadi positif 3 over 2 integrate e to the power 4 minus 2x dx. Kemudian, okay, kita teruskan lagi. Okay, salin balik ni, memang kena salin balik pun. So, integrate e to the power 4 minus 2x, kita dah buat tadi, dia akan jadi, okay, ni salin balik. Ini ln e sama dengan 1 darab dengan negatif 2 plus c. Kemudian kita kemaskan sikit. Okay, kita akan dapat final answer kita adalah, okay, ini akan jadi negatif balik. So, negatif 3/4 e to the power 4 minus 2x plus c. Selesai. Baik, kemudian kita pergi kepada soalan nombor 5, soalan last. Okay, ini kita ada x darab dengan cos 2x. So, x saya adalah saya punya p, cos saya adalah t. So, macam saya cakap tadi, kalau kamu nampak trigo, dia akan straight away akan jadi dv. So, ini akan jadi dv. Meaning that u saya adalah sama dengan x. dv saya adalah sama dengan cos 2x dx. So, ini kita akan differentiate, akan dapat 1. So, du saya adalah sama dengan dx. Kemudian ini integrate both sides, saya akan dapat v sama dengan, okay, integrate cos akan dapat positive sign kan, dia terbalik dengan differentiation. Kemudian bahagi 2, kenapa bahagi 2? Sebab ini differentiate, kita akan letak di bawah. Berbanding dengan differentiate. Okay, kalau differentiate cos 2x, okay, differentiate cos akan dapat negative sign. Okay, salin balik 2x. Kemudian 2x, differentiate darab 2. Okay, differentiate kita akan darab. Kalau integrate, kita akan bahagi. So, saya dah dapat dah saya punya u dan v. So, saya masukkan dalam saya punya rumus. Integrate u dv ataupun x cos 2x dx adalah sama dengan u times v. So, u times v x darab dengan sin 2x over 2 minus integrate v du. So, v adalah sama dengan sin 2x over 2. Du saya adalah sama dengan dx sahaja. So, x times sin 2x over 2. Okay, 1/2 saya boleh keluarkan. So, saya akan dapat sin 2x dx macam ni. So, kita akan integrate. So, integrate dia akan jadi minus 1 over 2. Okay, integrate sin akan dapat negative cos 2x over 2. Okay, plus c. So, kita simplifykan sikit kita punya jawapan akhir ni. Okay, minus 1 over 4. Okay, akan jadi plus sebab sini ada negatif juga. Cos 2x plus c. So, selesai untuk soalan ni. Baik, so kalau kita tengok itu sahaja cara untuk buat integration by part. Tetapi kadang-kadang kita ada by part 2 kali. Okay, kita ada by part 2 kali. So, ini kita akan tengok dalam soalan tutorial. Kamu akan jumpa soalan di mana kamu akan buat integration by part 2 kali. So, jalan kerja dia akan panjang sikit lah, tapi tak ada masalah. Basic dia sama saja. Cuma jalan kerja dia ada tambahan sikit. So, itu sahaja untuk video kali ini. Kita dah selesai untuk integration by part. Kita akan jumpa untuk next video bagi subtopik partial fraction, macam mana kita nak integrate partial fraction. Okay, so itu sahaja. Thank you guys.